Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa ila kaffatil anbiya wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in, wa thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina, wa khususan ila ruhi syekh musannifi hadzal kitab wa usulihi wa furu'ihi wa man yantasibu ilaihi ajma'in syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bika bil hikmah waftah alaina min ladunka ilma kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'd. Faqala syaikhul muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Dan setengah daripada mumkinat. Nah, situ dah. Baik. Dan setengah daripada mumkinat, yakni termasuk di dalam kata perkara yang mungkin, perkara yang terima sungguh, terima tidak, terima ada, terima ada, terima ada, terima tak ada, terima sengati, terima bohong. Itu dia panggil mumkinat. Nah, perkara yang terima berdua belah. Nah, setengah daripada mumkinat itu ialah segala perbuatan hamba yang ikhtiariyah. Ni masuk nak bicara tentang af'alul ibad ikhtiariyah. Perbuatan-perbuatan hamba yang dibangsa pada pilihan hamba, ikhtiar hamba, usaha hamba. Nah, itu. Maka kalau gitunya perbuatan hamba ni, perbuatan kita makhluk ni ada dua bahasa. Pertamanya orang panggil perbuatan hamba yang bahasa ikhtiariyah, seperti yang lagi akan dibicara ni. Yang keduanya dia panggil perbuatan hamba yang bahasa idtirariyah. Idtirariyah. Dua bahasa. Apa perbuatan hamba af'alul ibad idtirariyah, perbuatan hamba yang bahasa idtirari,
Bahasa ittirari ni bahasa hak digagahi, makruhan yang dipaksai, ikrah dia panggil. Iaitu perbuatan hak tidak kita pilih. Dah. Kita tak ambil benda tu, kita tak nak, akhirnya terjadi. Dah. Itu dia panggil af'alul ibad, perbuatan hamba ittirariyah. Muka surat berapa tu kalau kita Jawi tu muka surat 12 lah. Di bawah tu. Tu hak hamba tak ada nak, hak hamba tak pilih, hamba pun tak usaha. Tapi tiba-tibanya terjadi. Tu dia panggil apa? Af'alul ibad, perbuatan hamba juga. Tapi ittirariyah, ya bahasa tu tergagahi, dipaksai. Boleh berlaku nak buh gapo pun. Mana contoh? Contoh tu orang panggil li taqribi fahmi. Untuk memperdekatkan fahamlah. Contohnya seumpama kita ambil tuku lah. Ambil paku, ambil tuku. Itu ni. Hak kita pilihnya nak tuku paku ke nak tuku tangan? Tuku paku, tak ada orang nak tuku tangan ni. Belebok atas tangan. Aduh, tengok. Kena tuku tupak atas tangan kita, atas jari kita tadi tu. Kita pilih tak? Tak. Kita nak tak? Tak. Kita usaha kalau orang panggil nak kena tangan kita? Tak juga. Lepas tu ya kena tu. Hak tu orang panggil perbuatan hamba, perbuatan kita hamba ni ittirariyah, hak bahasa digagahi. Artinya bukan hak kita usaha, bukan hak kita nak, bukan hak kita pilih. Lepas tu siapa yang menjadi hal tu? Ijma' semua mazhab bahawasanya itu ialah fi'lullah, perbuatan Allah. Artinya hak tu tak ada khilaf lah di antara kita orang ahli sunnah wal jamaah dengan fuak-fuak lain. Mana seumpama Qadariyah, Mu'tazilah tu. Atau Jabariyah, lebih-lebih lagi kerana Jabariyah ni semua kita ni ijbar, majburan, maknanya digagahi semua. Tu. Jadi perbuatan hak tu, perbuatan mana? Perbuatan kita hamba, af'alul ibad ittirariyah, hak bahasa kita tak pilih, hak bahasa digagahi tadi tu. Hak tu sepakat itu ialah perbuatan Allah. Allah yang menjadi. Mu'tazilah pun kata hak tu Allah Ta'ala buat. Bukan kita buat tak. Kenapa? Kita tak ada nak. Kita tak ada nak, kita tak ada pilih, kita tak ada asaha. Tiba-tibanya terjadi. Artinya hak tu orang panggil perbuatan benar-benar nampak jelas kata itu Allah yang menjadi, Allah yang mengadap. Tengok. Lepas tu hak jadi khilafnya mana? Ni mana? Perbuatan hamba yang ikhtiariyah, perbuatan hamba yang dibangsa pada pilihan hamba, usaha hamba. Hamba tu ada nak dan berlaku perbuatan tu di tubuh badan hamba. Hamba usaha. Ada tak orang panggil perbuatan ikhtiariyah ni? Orang panggil haitsu min haitsu innahu kasbun au iktisab, dia panggil. Daripada sekira-kira perbuatan tu dikatakan usaha. Kalau perbuatan tu baik dikatakan kasbun. Kalau perbuatan usaha kita tu orang panggil jahat, dipanggil iktisab. Kerana sabit tu saya kata dalam Quran, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Tu sabit pahala lah. Bagi barang apa yang diusaha oleh manusia tu. Wa 'alaiha, dan mudarat dosa. Seksa iqab akhirat kelak. Maktasabat, apa usaha jahat yang diperbuat oleh manusia. Artinya ada orang panggil perbuatan ikhtiariyah. Apa perbuatan hak bahasa usaha hamba. Kalau gitunya pada masalah af'alul ibad ikhtiariyah telah berlaku padanya, pada perbuatan hamba yang ikhtiariyah ni 3 mazhab. 3 mazhab, 3 pendapat.
Tapi tiga pendapat ni bukan tiga-tiga betul dak. So je hak betul. Jangan kata tiga mazhab boleh pilih lah hak mana-mana tu ni. Jangan. Nah, pilih so je. Mana mazhab pertama? Pada kata tiga mazhab. Pertama daripada tiga mazhab tu ialah mazhab yakni akidah ahli sunnati ay wal jamaati lah. Akidah ahli sunnah wal jamaah. Kita sabit ada perbuatan hamba usaha, perbuatan hamba yang bahasa ikhtiariah, perbuatan hamba hak bahasa hamba usaha, hamba pilih, hamba nak. Kata Imam Ibrahim Al-Laqani dalam kitab Matan Jauharatit Tauhidi, wa indana lil abdi kasbun kullifa walam yakun muassiran fal ta'rifa. Wa indana, dan di sisi kami situ mazhab ahli sunnah wal jamaah, di sisi ma'asyira ahli sunnati wal jamaah, itu makna wa indana lil abdi. Wa indana, dan di sisi kami, yakni di sisi ulama kita ahli sunnah wal jamaah, kita pun ikut ulama atik lah, mungkin kita tak erti. Lil abdi, sabiklah bagi hamba tu, bagi manusia tu, kasbun, usahaan, kullifa, yang diberati di atasnya dah. Kita ni diberati kenapa? Ada orang panggil fi'lul ibad ikhtiariyah lah. Kerana tu kita ditaklif semaya, puasa, menjauhi maksiat. Apa kalau Tuhan berlaku tak ada langsung kita usaha nak pilih? Kalau gitu kan, sia-sia orang panggil apa? Taklif daripada syarak. Sebab itulah atas satu pendapat qaul Jabariyah tu kufur dia. Kenapa? Kerana membawa kepada nafi taklif syarak. Kenapa dah Tuhan berlaku? Kita ni majbur, kita ni digagahi. Seumpama nanti dia buat contohnya seperti kapah yang ditiup angin. Nak pupuk ke mana ikut pergi, itu kita. Tak ada ikhtiar usaha, tak ada perbuatan ikhtiariah. Jadi kalau gitu Tuhan memberati semaya puasa gapo sia-sia. Tu boleh jadi kufur tu. Membawa pada kufur. Kalau dia melazimi lagu tu lah. Kalau dia tidak melazimi lagu tu, tidak membawa pada kufur. Dah. Kenapa? Kerana di sisi kita ahli sunnah wal jamaah pun, kita ahli sunnah wal jamaah ni orang panggil majburan batinan. Tu. Kita pun majbur juga. Majburan batinan, mukhtaran zahiran, mukhtarun zahiran, majburun batinan, mukhtarun zahiran. Gitu. Di sisi ahli sunnah wal jamaahnya kita hamba ni mukhtarun zahiran. Mana? Zahirnya supaya kita hak pilih. Dah. Kenapa? Kerana ada orang panggil nak semaya ke nak joget. Tu ada tu. Semaya boleh pahala. Ada tu kan? Ada kan? Tu ni. Nak pergi serah ke nak pergi disko. Tu. Ada orang panggil mukhtar ikhtar, benda kita pilih, boleh kita pilih. Tu. Tapi zahir lah. Kenapa zahir? Tengok. Karena walam yakun muassiran fal ta'rifa, padahal tidak adalah kita tu yang menjadikan perbuatan tersebut. Tidak. Bukan kita yang menjadikan perbuatan yang kita pilih itu. Huwallahu ahad. Allah Ta'ala saja yang memberi kesan. Sebab tu dalam kitab Kharidah Bahaya kata fattaksiru apa ni? Ingat tak? Mudah-mudah. Fattaksiru laisa illa fattaksiru laisa illa, maka bermula yang memberi kesan itu tidak adalah melainkan lil wahidil qahari jalla wa'ala, melainkan Allah Ta'ala satu saja Tuhan, yang maha menggagahi, yang maha tinggi pangkatnya. Yani Tuhan yang memberi asar, memberi kesan. Muasirnya siapa? Tuhan tu sebab tu kita tu orang panggil apa? Usaha tu orang panggil perbuatan kita pilih tu orang panggil kasbun, usaha saja. Bukan ijadun wal ikhtira'un, bukan menjadikan perbuatan tersebut, mengadakan perbuatan tersebut, bukan. Jadi zahirnya mukhtarun zahiran, seolah-olah zahirnya seperti kita boleh pilih, tapi hakikatnya
majburun batinan, kita juga digagahi secara batin. Itu. Baik. Tapi di sisi kita orang ahli sunnah wal jamaah, hamba tu ada perbuatan ikhtiariyah. Yang dengan perbuatan ikhtiariyah inilah dikira taklif syara'. Nah, ada perbuatan ittirari tadi, hak tergagah. Hak tu tidak ditaklif oleh syara'. Kenapa kita tergagah? Bukan kita kan dak. Bukan kita pilih dak. Nah, tu. Nah, tengok. Kita baca dulu tengok. Pertama daripada 3 mazhab ahli sunnati wal jamaati, iaitu akidah ahli sunnah wal jamaah. Mana akidah ahli sunnah wal jamaah tentang af'alul ibad ikhtiyariyah, iaitu mazhab ahli sunnah wal jamaah, bahawasanya tiada bagi hamba pada perbuatan ikhtiari itu melainkan usaha jua. Nah, perbuatan hak bahasa kita nak, kita pilih, nah, itu hanyalah dipanggil sebagai usaha saja. Tuh, usaha saja. Nah, tu. Dia panggil perbuatan, orang panggil apa? Fi'lul ibad ikhtiyariyah ni maknanya perbuatan hak kita pilih. Mana hak kita usaha, hak kita nak. Itu tu ta'alluqu kasbin. Nah. Ta'alluqu kasbin. Nah, tu. Ta'alluq ia usaha. Nah. La ijad. Bukan takluk mengada, bukan. Bukan takluk memperbuat, bukan. La ijad wal ikhtira', bukan takluk memperbuat, menjadi, bukan. Gitu. Tu mazhab ahli sunnah wal jamaah, bahawasanya tiada bagi hamba pada perbuatan yang ikhtiari, yakni tidak ada bagi hamba, bagi kita ni, pada perbuatan-perbuatan yang kita pilih, kita nak, itu melainkan usaha sahaja. Takluk dia, hubung kait dia hanya usaha. Nah, orang panggil hikmatnya boleh disandar perbuatan tu perbuatan kita. Nah, tu buat gapo tu mak? Duduk makan, duduk semaya, duduk puasa, duduk baca, duduk mengajar. Lagu tu. Kerana terbit perbuatan tu di kita. Tak kata Tuhan semaya, Tuhan makan tu ni. Kerana terbit perbuatan tu di kita. Adakah kita yang mengadakan perbuatan tadi? Tak. Bukan. Yang menjadikan perbuatan tu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Fattasiru laisa illa. Fattasiru laisa illa, maka bermula yang memberi bekah itu tidak adalah ia illa melainkan lil wahidil qahari jalla wa ala, melainkan bagi Tuhan yang esa, satu-satunya Tuhan yang memberi bekas, yang mengada, yang meniada dan sebagainya. Itu orang panggil isyarat tauhid fil af'al, dia panggil mengesakan Allah Ta'ala pada segala perbuatan. Apa sahaja yang ada di atas kerajaan Tuhan ni, di dalam kerajaan Tuhan ni, semuanya adalah kesan daripada perbuatan Allah saja. Di sisi hamba, itu di sisi ada hamba, itu di sisi indah la biha, dalam kitab Arab sebut gitu. Di sisi hamba, bukan dengan hamba tadi. Beza mana di sisi hamba dengan hamba, yakni kalau dengan hamba, dengan makhluk, Tuhan membuat sesuatu benda, bermakna Tuhan berhajat kepada wasitah perantara untuk menjadikan perkara. Tuhan nak bagi kenyang pada kita, kena ada nasi, kena ada makanan. Kalau tidak, tak boleh. Dah. Tanpa nasi Tuhan boleh bagi kenyang, betul tak? Itu panggil indah. Di sisi makan, Tuhan jadi kenyang. La biha, bukan dengan makan Tuhan buat kenyang, bukan. Kalau dengan makan Tuhan buat kenyang, bermakna tak ada makan Tuhan tak kuasa nak bagi kenyang. Dah.
Tu lagu tu dah. Maka tiada dikerasikan dia kan hamba. Tafriq lah ni. Maka tafriq ni maknanya nak mencabangkan lagi masalah. Itu dipanggil tafriq. Maka tiada dikerasikan dia, yang ni tidak dipaksakan dia hamba. Tidak dipaksai akan dia akan hamba pada perbuatan itu, yakni pada perbuatan yang ikhtiari, pada perbuatan hak bahasa kita nak, bahasa kita pilih. Pada zahirnya kita tidak dipaksai, tidak digagahi. Itu dah. Pada zahir tu. Tapi pada hakikat, sekira-kira hakikat, memang majburun batinan. Kita tu dijabar juga, digagahi juga, dipaksa juga secara batinnya. Siapa yang menentu kata kita pilih hak tu? Hakikat. Kita sungguh-sungguh ke? Allah. Siapa yang menjadi perbuatan itu pada hakikat? Siapa? Allah. Sebab tu majburun batinan. Kita tu sebenarnya digagahi juga secara batin, secara hakikat. Tapi secara zahir tidak digagahi. Mana? Ada orang panggil tu hawi dalam hati kita nak pilih. Ada tak? Ada. Nak pergi sejik ke nak pergi disko? Dah tu ni. Puas lagi sejik tu disko jaga-jaga. Tengok. Kita ke pilih tu. Tu orang panggil mukhtarun zahiran. Secara zahir kita boleh pilih. Tak ada orang tekan Kau ada bila kita nak pilih pergi disko tu patuh sangat sebelah. Sudah salah pilih dah lah. Ada? Tak ada. Tak ada. Pada zahir. Memanglah nafsu tu ada dari diri kita. Dah muka tak ada orang tak ada nafsu dari diri kita. Memanglah nafsu dengan kita tu lah tu. Muka kata tak ada nafsu tak ada lah kitanya. Kau mana? Tak ada nafsu bukan orang lah tu. Orang panggil malaikat dah tu. Nafsu lah. Nafsu kau pilih. Nafsu yang jahat pilih kau jahat. Nafsu yang baik pilih kau baik. Dah tu ni. Sebab tu ulama tasawuf tu yang bila nafsu tu sampai 7 peringkat. Nafsu amarah, lawamah, mulhamah, mutmainnah, radiyah, mardiyah, kamilah, syamilah tu. Memang dah tu tak kena bercakap dah. Nafsu kita, mana kita lah nafsu kita. Kau duduk mana nafsu kita? Tak kena duduk lebih pula. Nafsu kita tu kita dah. Tu sebab tu Nabi kata a'da aduwika nafsukal lati baina jambaika. Sebenar-benar musuhmu tu dirimu sendiri hak dalam tubuhmu tu. Itu kita. Tu. Memang tu makna orang panggil perbuatan ikhtiariah. Perbuatan hak di bahasa kita pilih. Gitu dah. Hak bahasa kita pilih, kita nak. Pada zahirnya adakah ditekan? Ada ditekan tak kita? Tak ada. Nak pergi sejik, nak pergi disko. Mu pilih nak pergi ke mana malam ni? Kalau pergi sejik boleh pahala. Tapi tak ada orang tua. Kalau pergi disko boleh dosa, tapi orang muda boleh cocok bitas, sedap galak joget tengok maksiat tu lah. Hanya pilih. Adakah ketika dia pilih? Saya nak pergi disko lepih kok ya. Cabut kok. Ada gitu? Tak ada. Pergi mau pilih. Itu orang panggil maknanya tidak digagahi. Seolah-olah pada zahirnya kita tu memang tidak digagahi ya. Tapi pada batin, pada hakikat, siapa yang menentu dah kita pilih benda tu? Allah. Sebab tu kata kita hamba, perbuatan hamba ni di sisi ulama ahli sunnah wal jamaah mukhtarun zahiran majburun batinan. Secara zahir seolah-olah kita boleh pilih. Ya, tak ada tekanan. Kita boleh nak pilih berapa. Tak ada bila kita pilih hak buruk selalu dah kena sakit kepala ke bukan, tak ada. Boleh pergi selalu bila hak baik pun tak ada siapa teguh berapa. Tidak kata nak pergi masjid pak kurang sahih kat sini. Hilang pitih lebeng tak ada. Ada sini. Tu orang panggil apa? Tidak digagahi kita pada apa? Pada perbuatan kita hak kita pilih. Pada zahir tak ada digagahi. Tapi pada batin, siapa yang menentu kita pilih A, pilih B? Allah. Siapa yang menjadikan perbuatan yang kita pilih tadi itu? Allah. Itu. Ini nak cerita katanya perbuatan hamba, perbuatan kita, hak bahasa ikhtiariyah, hak bahasa kita pilih, hak bahasa kita nak ni. Pun
Allah yang mengada, Allah yang menjadi. Nah dah. Tu. Sebab tu dalam kitab dia sebut ada fa af'aluna al-ikhtiyariyatu qad ta'allaqat biha al-qudratani. Dalam kitab dia sebut. Nah, fa af'aluna bermula segala perbuatan kita al-ikhtiyariyatu yang bahasa kita nak, ya bahasa kita pilih. Qad ta'allaqat sesungguhnya benar-benar bertakluklah biha dengan dia, dengan perbuatan yang kita pilih tu. Nah, qudratani, dua kudrat. Itu ulama ahli sunnah wal jamaah sebut. Mana? Dua kudrat. Al-qudratul qadimatu, kudrat Allah Ta'ala yang bahasa sedia kala. Wal qudratul hadisatu, dan kudrat kita hak bahasa baru. Apa ulama sebut gitu? Bila sebut kata qudratullah al-qadimah, itu nak ikhraq, nak ra', nak menolak, nak mengeluarkan puak Mu'tazilah Qadariyah tu. Kenapa? Bagi dia dak perbuatan hak kita bahasa kita nak kita pilih, kita yang menjadi, kudrat kita yang memberi kesan, kudrat kita yang mengada. Itu. Wal qudratul hadisatu wal qudratul hadisatu, kudrat kita hak bahasa baru ini nak ikhraq, nak ra', nak mengeluar dan nak menolak. Nah, pendapat Jabariyah. Kenapa? Bagi Jabariyah kita langsung tidak ada kudrat. Tak ada iradat. Tak ada kudrat, tak ada iradat. Lepas tu kudrat mana hak memberi bekah? Walaisa lil qudratil hadisati taksirun, dan tidak adalah bagi kudrat yang baru itu memberi bekah. Tidak. Kita nak akak kelopak mata ni. Kelopak mata ni hak ringan sekali di tubuh kita ni. Nampak tak? Nah, tu. Orang pergi hospital, pergi ziarah orang sakit. Tapi lah ni tak sedut pergi ziarah lah, musim-musim Covid ni. Ni contoh ya lah. Nah, kita duk pergi ziarah sayang kita duk sakit berat di hospital. Bini dia kata, buka lah kelopak mata, tengok siapa mari ziarah ni. Nah, dia pun kata, Allah nak buka mata tapi tak boleh. Nak tapi tak boleh. Nak tu mana apa? Ada tak pilih? Ikhtiar. Ada, pilih. Nah, usaha tak nak akak kelopak mata, usaha. Ringan sekali kelopak mata ni, tak ada sekilo. Nah, ada orang timbal kelopak mata sekilo kelopak mata ni. Ringan sekali lah, tidak ada berat nak, tak ada. Berapa kali kelik lah tak perlu lagi. Nah, tak ada orang kelik 10 kali peluh kejap awak kelik mata kuat sangat. Itu ni berat kata kelopak mata. Begitu ke? Dah. Kelik mata tu nak ringan sekali dah. Dia nak akak kelopak mata, nak dia usaha. Tapi kalau tidak disertai dengan qudratul qadimah, tidak disertai dengan kudrat Allah Ta'ala yang bahasa sedia kala ta'alluq tanjizi hadis, kudrat sifat Allah Ta'ala, maka tak terakak walaupun kelopak mata hak paling ringan di mata kita. Tak terakak kata, nak sangat tengok, nak buka kelopak mata tapi tak boleh tengok. Nak tak boleh nak buka. Itu nak cakap apa? Perbuatan hamba hak bahasa hamba nak, hamba pilih, usaha saja, bukan dia yang mengada, bukan dia yang memberi kesan. Nah, yang memberi kesan siapa? Qudratul qadimah, qudratullah al-qadimah. Nah, kudrat Allah Ta'ala yang bahasa sedia kala. Itu. Sebab tu lagi tak arak kata gitu. Walaisa lil qudratil hadisati taksiru, dan tidak adalah bagi kudrat yang baru itu memberi bekah. Wa innama, dan hanya sahaja laha, sabiklah baginya, bagi perbuatan-perbuatan kita yang bahasa kita nak kita pilih dikatakan usaha tu mujarradun muqaranatin. Semata-mata usaha saja, semata-mata menyertai saja. Kalau gitu, wa innama laha, dan hanya sahaja laha, sabiklah baginya, bagi kudrat hadisah tadi tu, kudrat yang baru tu mujarradu muqaranatin, semata-mata menyertai saja, semata-mata serta. Serta saja. Serta tu untuk apa? Boleh basa, boleh isnad majah, boleh sandar. Boleh sandar kata kita celak mata, kita makan, kita minum, kita berjalan. Dah ni. Tanya gimana untuk Mila? Nak pergi bar, saya nak pergi bar, nak pergi azan. Itu je lah. Bukan perbuatan kita yang mengada, tidak. Bukan orang panggil kudrat kita juga mengada, kudrat Tuhan juga menjadi. Jadi sama-sama mengada.
Dah. Lepas tu fallahu ta'ala yakhluqu zalika. Maka bermula Allah Ta'ala. Fallahu ta'ala yakhluqul fi'la. Itu. Fallahu ta'ala yakhluqul fi'la, maka Allah Ta'ala lah yang mengadakan satu perbuatan tersebut indaha, di sisinya, di sisi kudrat hadisah. La biha, bukan dengan kudrat hadisah, bukan. Itu dah. Kenapa ya situ? Tu maka tiada dikerasikan dia perbuatan hamba yang ikhtiari tadi tu. Maka tiada dikerasi, yakni tiada dipaksakan dia hamba pada perbuatan itu, yakni pada perbuatan yang ikhtiari, yang bahasa hamba pilih. Dah. Tengok. Seperti mana ni misal bagi hak kata dikerasi. Itu misal pertama ni bagi mereka yang mengatakan apa? Kita ni dipaksai, dikerasi, digagahi sokmo-sokmo. Tak ada langsung kudratul hadisah. Seperti barang, yakni pendapat, pegangan, mu'taqad, dia panggil barang ni kena kepada benda hak dipegang. Barang yang berkata ini, barang yang berkata serta i'tiqad akan dia. Kena awak mari gitu semua lagi tak tauhid ni, kena awak mari kata barang yang dikata tu serta i'tiqad. Kerana kata saja tak jadi kupunya. Tak jadi sesak kalau kata saja. Kita pun kata sebab duk baca kitab ni. Itu ni. Kata hak jadi sesak, kalau jadi salah tu, kata serta pegang lagu tu, i'tiqad lagu tu. Seperti barang yakni pegangan yang berkata yang berkata serta dipegang akan dia akan barang. Oleh siapa? Oleh ta'ifatun, oleh satu kelompok, satu kumpulan, satu golongan yang dinamakan Jabariyah. Fuq ni dinamakan Jabariyah. Tu mana? Kita ni dikerasi, dipaksai. Supa dengan orang panggil apa kita ni? Supa dengan orang panggil supa dengan kal khayti, seperti benang, kal khayti muallaki fil hawai. Seperti benang yang digantung di udara. Lagu mana? Tumiluhur riyahu, ditiup akan dia oleh angin. Angin pupuk ke mana, angin tiup ke mana, ke situ dia pergi. Angin tiup ke kanan, ke kiri. Tak ada dia nak pilih, dia tak ada. Itu dia buat contoh tu tak kena lah tu. Kenapa? Benar kapah tu tak ada jiwa. Kau ada hati ya? Ada hati di benang? Tak ada lah. Tu. Dan tiada hamba itu yang menjadikan dia. Ni Allah pada kata Allah pada kata tiada dikerasikan dia. Allah situ. Mana kalau pasang sepepak baru bunyi gini. Mazhab ahli sunnah wal jamaah iaitu mazhab ahli sunnah wal jamaah bahawasanya tiada bagi hamba pada perbuatan yang ikhtiari itu melainkan usaha jua, maka tiada hamba itu yang menjadikan dia perbuatan ikhtiari. Hamba tu tidak dikerasi, tapi hamba juga bukan dia yang menjadikan perbuatan tersebut. Tu sebab tu kita kata dah tadi. Walam yakun mu'assiran fal ta'rifa, maka tidak adalah yang memberi bekas itu melainkan perbuatan Allah Ta'ala jua. Fal ta'rifa, maka hendaklah kamu mengetahui. Mana? Walaupun kita tu ada perbuatan yang bahasa kita nak kita pilih, tidak digagahi pada zahirnya, tidak dipaksa pada zahirnya, mukhtarun zahiran, tetapi pada hakikatnya bukan kita yang mengadakan perbuatan tersebut. Nampak tak? Tu mana dia kata, dan tiada hamba itu yang menjadikan dia perbuatan tersebut. Seperti siapa ni yang mengatakan hamba yang menjadikan perbuatan tersebut? Seperti yang seperti pegangan i'tiqad yang berkata yang berkata serta dipegang di i'tiqad akan dia akan yang tu oleh Mu'tazilah. Mu'tazilah sini Mu'tazilah Qadariyah. Mu'tazilah Qadariyah. Mu'tazilah Qadariyah kata mana? Kita hamba ni Tuhan buat dah kederak dia kita.
Kederat yang baharu itulah yang menjadikan perbuatan hak kita nak, hak kita pilih, hak kita usaha. Bukan Tuhan dah. Gitu. Maka bukan juga lagu tu. Tu salah juga pegangan lagu tu. Azan dulu deh. Azan dulu. Terehat dulu. Azan dulu. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على حي على Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imah ati Sayyidina Maulana Muhammadan wasilatu al-fadilah wasyarafa wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'ah wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtahu innaka la tukhliful mi'ad. Baik, sambung tadi. Keduanya daripada tiga mazhab. Tapi mazhab hak kedua ketiga bahan ini bukan mazhab hak kita nak i'tikad, bukan. Jangan duk pergilah. Lama juga apa mazhab Hanafi, Hambali, Syafi'i, Maliki pula kata ni. Hak tu mazhab dalam fiqh. Dalam mazhab dalam akidah ni hanya dua saja. Mana? Mazhab Asy'ariyah dan Maturidiyah. Salafuhum wa khalafuhum, sama ada salaf mereka itu ataupun mutaakhir mereka itu semuanya ahli sunnah wal jamaah. Baik, mazhab kedua daripada tiga mazhab ialah mazhab Jabariyah. Dah.
mazhab Jabariyah. Nah, tu. Kenapa kau pok dia dinamakan Jabariyah? Nah. Karena pok dia ni kata hamba tu memang diijbarkan zahiran wa batinan. Nah, liqaulihim bi jabriyatil abdi mutlaqan. Gitu. Karena perkataan atau pendapat pegangan mereka itu dengan tergagahi, dikerasi hamba tu mutlaqan semata-mata. Yani zahiran wa batinan. Artinya hamba tu tidak ada qudratul hadisah, tidak ada kudrat yang baharu. Tak ada hamba boleh pilih. Nah, Tuhan laka. Gitu, Tuhan laka. Tu. Iaitu i'tikadnya Jabariyah ni, tiada bagi hamba itu usaha sekali-kali, tak ada bagi hamba. Tu tak ada bagi hamba tu fi'lul ikhtiyariyah. Af'alul ibad ikhtiyariyah tu tak ada sekali-kali. Tu qaulul jabariyati bi annahu la qudrata lil abdi. Nah, tidak ada kudrat bagi hamba. Nah, aslan putus, tak ada. Hamba tu tak ada langsung usaha, tak ada ikhtiar, tak ada pilih, tak ada kudrat haris, tak ada. Sekali-kali orang putus, tak ada. Bahkan ia hamba tu majburun. Apa majburun artinya? Arti majbur tu yang dikerasikan dia, yakni yang digagahi, dipaksaikan. Dipaksa hamba ni. Padahal kita tak ada ni. Hamba ni pada zahirnya tidak dipaksa. Falaisa majburun wala ikhtiyaran. Falaisa majburan wala ikhtiyaran walaisa kullan yaf'alu ikhtiyaran. Falaisa majburan wala ikhtiyaran, maka tidak adalah hamba tu majburan, yang digagahi, dipaksai, tidak. Wala ikhtiyaran, dan tidak juga hamba tu pada hakikatnya dia yang memilih, tidak juga pada hakikat tu. Tapi pada zahirnya memanglah mukhtarun zahiran, dia yang memilih. Tidak digagahi, tidak dipaksai. Tu. Walaisa kullan yaf'alu ikhtiyaran, dan tidaklah tiap-tiap daripada apa yang dia buat tu ikhtiyaran, hak dia pilih. Tak juga. Karena yang membuat tu siapa? Allah. Yang menjadikan, yang mengadakan perbuatan hamba tu siapa? Allah. Gitu. Sepertinya bandingnya lagu mana? Ni Fuq Jabariyah ni. Fuq Jabariyah buat misal. Kita hamba ni seperti lagu ni, satu bulu yang tergantung, yang terapung pada hawa, pada udara. Kita ni sepertinya bulu kapas atau benang yang bergantung di udara, yang melayang-layang, terapung-apung di udara. Tu ditiupkan dia bulu tu oleh angin, betapa dikehendaknya angin nak tiup ke mana, ikut angin. Kau angin tiup kau ni bulu gi kau nu, ndak dah tu ni. Angin tiup kanan, bulu gi kanan. Angin tiup kiri, bulu gi kiri. Lagu tu lah kita hambanya. Siapa kata? Jabariyah kata. Maka bandingan ni fasik ni. Rosak ni fasid, bukan fasik. Maksiat tu bukan. Mana perbandingan Jabariyah yang mengatakan, orang panggil kita ni seumpama, orang panggil apa? Seumpama bulu atau benang ataupun kapas, ikut gilah. Tu karena puak Jabariyah kata kita ni majburun zahiran wa batinan. Mana bandingannya? Kal khayti al muallaki fil hawa'i tumiluhur riyahu bila ikhtiyarin lahu fi syai'in aslan. Itu. Bahkan hamba tu majburun zahiran wa batinan, digagahi, dipaksai zahir batin. Tak ada sikit pun hamba boleh pilih nak kiri ke kanan, nak pergi depan ke belakang, nak pergi masjid ke disko, tak ada. Tuhan lako-lakonyo. Tu bandingnya yang mana? Kal khaytil muallaki fil hawa'i, seperti benang kapas bulu yang digantung, yang diterapung pada udara. Tumiluhu, mencenderunglah, meniuplah akan dia ar-riyahu, oleh udara, oleh angin, bila ikhtiyarin lahu, tanpa ada pilihan baginya, bagi bulu tadi tu. Tak ada pilihan bagi bulu fi syai'in, pada sesuatu aslan, semata-mata tak ada.
Jadi buat bandingnya kita dengan bulu dengan kapas ni kena ke tak? Tak kena. Tu orang panggil bandingan yang fasid, bandingan yang rosak. Kenapa? Kerana bulu tu tidak ada hati bagi dia. Nampak tak? Kau ada kita duduk penyek bulu sakit, tak ada dak ni. Bulu tu tak ada jiwa, tak ada hati bagi dia. Duduk tasbih kita dengan bulu pasal apa? Duduk buat nazir bandingnya kita dengan bulu pasal apa? Tak kena jadi awal lagi. Kita tu ada pelotok akal, hati, jiwa, raga tu letak belaka. Boleh mikir masjid, boleh pahala lalu kita pergi dengan ikhlas wa amal ibadat itu ini. Pergi disko boleh berdosa pula, maksiat tahu-tahu jatuh dari dosa besar pula, zina ke apa pula, begitu begini. Contoh. Maka kita tu diberi orang panggil ikhtiar pada zahir. Sebab tu kita tu mukhtarun zahiran tapi majburun batinan. Kenapa? Kerana hakikat yang menentu pilihan kita siapa? Allah. Yang menjadikan perbuatan yang kita nak, kita pilih, kita usaha tadi siapa? Allah. Tapi di sisi Jabariyah langsung tidak ada kita. Allah belaka. Jadi kalau gitu buat dia ni syarak taklif pasal apa? Orang tak ada manfaat. Tu boleh bawa kufur tu kalau pergi pegang dengan lazim lagu tu, dengan mesti lagu tu. Sebab itulah ulama kata ulama kata wal jabriyatu kuffarun qat'an li anna mazhabahum yanfit taklifa allazi jaa bihi ar-rusulu alaihi musallatu wassalamu. Tu wal jabriyatu bermula puak Jabariyah ni kuffarun, ialah puak-puak kafir qat'an semata-mata. Tetapi ada lagi Syekh Bakhit Mut'i buat syarah dia, kufur tu apabila dia melazimkan tidak bermanfaat hukum taklif dengan pegangan dia, sebab hamba tu majbur. Perak dah hamba ni digarahi dipaksai tak ada orang panggil apa-apa pilihan bagi hamba, maka Tuhan buat berat pasal apa? Suruh semaya, suruh puasa, tinggal zina ke apa? Tak ada manfaat lah. Hamba berzina apa Tuhan buat? Hamba semaya pun Tuhan buat. Hamba nak togok arak pun Tuhan buat. Hamba ni supaya benar, supaya kapah je. Itu. Kalau dia mengilzamkan lagu tu, melazimkan, mewajibkan lagu tu, kufur dia, kufarun qata'an. Kenapa? Li'anna mazhabahum, karena bahwasanya mazhab Jabariyah ni yanfit taklifah, menafi akan hukum taklif syarak. Tak ada wajib, tak ada haram, tak ada sunat, tak ada makruh, tak ada haruh belaka. Haruh adalah haruh belaka sebab Tuhan belaka kan? Pasal apa nak marah orang tu duk zina, orang tu togak arak, Tuhan belaka buat tu. Dia tu supaya kapah ditiup angin je. Dia tak ada boleh pilih gapo. Tu siap. Boleh kufur tu kalau pegang yang itu. Hukum taklif mana? Allazi ja'a bihi, yang datanglah dengan dia hukum taklif tu Rasulu alaihi ar-rusulu alaihi musallatu wassalam, oleh para rasul, para nabi alaihi musallatu wassalam. Itu boleh jadi kufur tu kalau mengilzam, melazim, mewajibkan lagu tu. Kalau dia kata dak, walaupun kita ni dimajbur, digagahi, dipaksai, tapi tetaplah hukum taklif syarak tu mengena atas kita, tak kufur dah. Tak kufur. Sesat tetap sesat. Kenapa? Kerana bagi dia tak ada lah orang panggil apa, hamba ni tak ada pilihan. Tuhan belaka-laka. Jadi sebab tu bila tanya awak semaya, Tuhan semaya. Awak puasa, Tuhan puasa. Itulah Tuhan belaka. Togak arak, bukan Tuhan togak arak, bukan saya togak, Tuhan awak togak arak ni. Habis Tuhan belaka. Hamba tak ada pilihan, supaya kapah benar bulu hak di terampung pada udara, ikut udara nak tiup ke mana-mana. Tu berat tu. Itu mazhab sesat tu dah, Jabariyah. Ketiga daripada tiga mazhab sesat agak ni, jangan duk pergi lah. Mazhab Mu'tazilah, yakni Qadariyah. Ada mazhab Mu'tazilah ni Qadariyah. Tu. Hamba Qadariyah ni mengisbat mereka itu bagi Allah Ta'ala yang menjadikan hamba, yakni kudrat hamba pada hamba tu Allah yang menjadi, tapi perbuatan ikhtiariyah hamba yang menjadi, bukan Allah Ta'ala dah. Cuma oleh kerana iktibar kata perbuatan hamba tu kudrat yang menjadikan perbuatan hamba tu pun ialah Allah yang menjadi, maka jadilah tu semua tu
makhluk Allah Ta'ala juga. Itu Qadariyah. Tengok dia kata mana. Iaitu mazhab Mu'tazilah atau Qadariyah. Mu'tazilah Qadariyah ni berpegang lagu mana? Bahawa sehamba itu menjadikan segala perbuatan dirinya diri hamba. Nah, hak kita nak, kita usaha, kita hak buat tu. Tu. Nah, kita nak semaya, nak. Kita usaha tak semaya, perbuatan kita usaha. Siapa yang mengadakan perbuatan semaya? Kita. Bagaimana kita boleh buat perbuatan kita hak bahasa kita pilih ikhtiari tadi? Buat, menjadi tadi itu takluk pada kata menjadi dengan kudrat yang dijadikan dia kudrat oleh Allah Ta'ala pada dirinya diri hamba. Yakni kudratul hadisah tadi tu memberi kesan, memberi bekas, mampu mengadakan perbuatan. Ini silap dia sini. Tuh. Kita pun tidak ingkar ada kudratul hadisah Tuhan buat pada kita. Tapi kudratul hadisah Tuhan buat pada kita, kudrat yang baru Tuhan buat pada kita tu langsung tidak dapat memberi bekah. Semata-mata sah kita menyandarkan perbuatan tu kepada kita saja. Nampak tak? Tapi di sisi Mu'tazilah, Allah Ta'ala menjadikan kudrat yang baru di kita hamba, maka dengan kudrat yang baru Allah Ta'ala jadi itulah, kudrat itulah yang boleh menjadikan perbuatan yang kita pilih. Nampak tak tu? Tu Qadariyah. Tu silap dia situ. Silap dia situ. Silap dia mana? Iaitu nafi perbuatan yang mengadakan segala-gala perbuatan hamba ni ialah kudratullah al-qadimah. Jadi Allah Ta'ala tu hanya buat kepada Tok Bila tu kudrat yang baru. Tahu tak? Jadi kudrat yang baru ada di tubuh badan Tok Bila ni, Tok Bila lah yang boleh buat pula perbuatan Tok Bila. Nak azah, Tok Bila buat. Tok Bila nak semaya, akak tangan, perbuatan ni Tok Bila buat. Bukan Allah dah. Allah Ta'ala tak buat dah. Sebab Allah Ta'ala letak dah pada kita ni kudrat yang baru. Dengan kudrat tu lah yang mampu memberi bekah dan sebagainya. Tu salah tu. Salah tu kita sebut dah tadi. Fatasiru laisa illa lil wahidil qahari jalla wa ala. Maka yang memberi bekas itu tidak adalah ia, melainkan hanya Allah Ta'ala satu-satunya. Tak ada yang lain. Vaksin tidak memberi bekah, corona pun tidak memberi bekah. Tu lagu tu. Kat sini. Tapi peliklah. Dah. Pelik ke dia? Dua kelompok hak tak mengaji jadi pelik lah ke? Hak anti vaksin pun jadi pelik. Hak kuat sangat taksub dengan corona pun jadi pelik. Ni. Pelik lah ke mana? Bagi orang anti vaksin, bagi dia corona tak ada masalah apa, beres. Tapi bila vaksin, bahaya vaksin ni, ramai yang akan mati dan gini. Pula. Jadi vaksin dapat memberi bekah pula dah. Bagi orang hak taksub corona pun pelik juga. Nanti ni. Tu vaksin tak ada masalah, beres. Padahal ada juga mati sebab vaksin nanti ni. Corona ni hak paling bahaya. Sangat bahaya corona ni. Ramai dah mati gini. Kita orang ahli sunnah jamaah dak belaka. Dua-dua tak memberi bekah. Lepas tu kita pakai juga emas, sapu juga, bersih sabun, gapo sanitizer, ikhtiar yang tidak langsung memberi bekah. Tidak mampu langsung memberi bekah. Kita cocok kat vaksin apa? Ikhtiar yang tidak langsung memberi bekah. Saya pada habatus sauda ya Ustaz. Habatus sauda ia penyakit ni bukan semua habatus sauda belaka dak tu ni. Kita demam tak kita ubat batuk. Bodoh lah orang panggil dak tu ni. Demam ada ubat dia, batuk ada ubat dia. Habatus sauda tu ada beberapa penyakit yang serasi dengan dia. Itu maknanya fi habatis sauda syifaun au syifaun likulli fida. Kul pada kata kulli fida, penyembuh atau obatan bagi kulli fida, bagi tiap-tiap situ, bukan makna kulli jami', bukan semua penyakit tu hanya habatus sauda yang jadi obat. Bukan kulli situ enggak makna majmu', mana kebanyakan penyakit tu ada habatus sauda yang menjadi obat. Hakikat yang menyembuh, yang menyehat, yang menghilang penyakit siapa? Allah. Di sisi kita makan ubat, Allah jadikan
sehat, sembuh. Itu pegangan kita ahli sunnah wal jamaah. Bukan kita makan ubat, dengan kita makan ubat Allah jadikan sembuh. Bermakna kalau tak ada ubat Allah tak boleh sembuh. Dah. Nah, ingat baik-baik. Itulah sokmo kita orang ahli sunnah wal jamaah. Habis. Terakhir ni. Kita berhabis dah lagi ni. Biarlah lewat sikit pun. Sebab saya ada daurah benar ni. Nak balik awal sikit lah. Dan oleh tu salah tu. Dan adalah mazhab ahli sunnah wal jamaah itu pertengahan. Itu terbaik. Pertengahan. Mana khairul umuri awsa tuha. Sebaik-baik pekerjaan iaitu pertengahan. Tidak iftirak, tidak tafriq. Tidak iftirak, tidak tafriq. Tidak liberal, tidak ekstrim. Itu orang panggil ahli sunnah senantiasa tawassut, wasatiyah. Itu. Wasatiyah. Pertengahan. Mana? Tidak seperti Jabariyah. Mana? Semua Allah. Kita hamba tidak ada kudratul hadisah, tidak ada ikhtiar usaha, tak ada. Itu orang panggil Jabariyah. Tidak juga Qadariyah, Mu'tazilah. Qadariyah mana? Kita belaka. Kita belaka. Kudrat kita yang memberi bekah, kita yang mengadakan perbuatan kita. Allah dak dalam dia wadah kita. Dia wadah kudrat di yang baharu dia kita, dia duk relax lah. dah bukan gitu. Lepas tu duk tengah-tengah kita. Mukhtarun zahiran, majburun batinan. Pada zahir kita dijadikan oleh Allah seperti boleh memilih tanpa ada ijbar, tanpa ditekan, tanpa digagahi, dipaksai. Tapi pada hakikatnya Allah yang menentukan pilihan kita, dan Allah lah yang menjadikan semua perbuatan kita. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menjadikan kamu, dan apa sahaja yang kamu buat pun Allah yang menjadi, bukan kamu. Kamu hanya sebatas usaha kasab waliktisab, usaha baik, usaha buruk, itu je. Dah. Dan seolah-olahnya ahli sunnah wal jamaah ni bandingnya lah ni, seolah-olah ni bandingnya. Seolah-olahnya ahli sunnah wal jamaah ni keluar antara darah dan tahi. Mana darah? Darah ni seperti Jabariyah. Ni. Tahi itu mana? Mu'tazilah, Qadariyah tadi tu. Ya seumpama ni orang panggil ambil daripada banding ayat Quran lah ni. Min baini farasin wadamin labanan khalisan sa'iran lisyaribin. Surah An-Nahl kalau tak silap. Tu seolah-olahnya ahli sunnah wal jamaah ni dikeluarkan antara darah. Antara darah tu Jabariyah. Tu. Dan tahi itu Qadariyah. Tu. Nanti tengok dobik ni ada apa saya dobik ni. Deh. Jadi tahi Qadariyah, darah Jabariyah. Dua-dua ni najis belaka-laka. Betul tak? Tapi duduk dalam perut suci, boleh bawa dalam semaya. Betul tak? Tapi waktu pergi luar najis lalu dah, tak sah semaya. Betul tak? Itu lagu tu. Hal keadaannya nyonya apa? Nyonya ahli sunnah wal jamaah tu laban yang bersih, yang tu bukan dan. Laban mana susu yang bersih. Susu tu keluar antara mana? Saluran darah dan tahi, bersih. Ia mana? Ni darah. Waktu kita meleh sini, orang tak meleh kaki. Orang meleh sini, dia putus habis urat jemerih dia tu. Darah macuk cah. Sebab tu bahaya sangat kalau duk senjoh tekak lama-lama tak sembuh darah, mampus dah. Darah duduk sini, tahi duduk perut. Di antara darah dengan tahi ni gapo ada tengah? Susu. Tapi orang tina lah jatuh tak ada. Tapi susu orang tina hak orang jatuh. Obat orang tina tak boleh main pakai surat kopek ya di mulut baby mana, melainkan kena minta izin dengan suami. Betul tak? Tu gitu. Suami tak izin tak boleh.
Kata apa nak minta izin dengan tok lakinya, susu aku ya. Susumu pun hak tok laki mau. Tu lagu tu. Ada benda hak di kita bukan hak kita, hak orang lain. Ada. Air mani kita bukan hak kita, hak milik bini kita. Kata ikut aku, air mani aku. Tak boleh kamu nak minta izin dengan bini. Bini tak izin haram mau melacak. Istimna dia panggil istimna, melacak. Nah, haram melacak tu. Tapi kalau melacak dengan tangan bini, haram tak? Tak haram. Kenapa? Air mani kita milik bini kita. Susu bini kita milik kita suami. Tak boleh dia tuak kopek dia di mana-mana. Mana baby, saya nak suak susu. Tak boleh. Nak minta izin abang. Boleh tak saya nak suak susu saya? Abang izin baru boleh. Ada kata tak boleh tak salah. Soal saya nak isak lagi. Itu. Jadi nak cerita baina farasin wadamin. Mana? Di antara tahi dengan darah. Di antara tahi dengan darah. Gapo hada tengah? Labanan susu khalisan yang bersih, sairan yang lazat lisyaribin bagi orang yang minum. Itulah bandingannya ahli sunnah wal jamaah. Maka tinggalkan Jabariyah, tinggalkan Qadariyah, pegang dengan ahli sunnah wal jamaah. Lagu mana? Tiap-tiap perbuatan kita tadi ya. Hak kita pilih, hak kita usaha, ini Allah yang menjadi. Tu kita tu diberi pilih pada zahir, tidak digagahi, dipaksai. Hakikat yang menentu pilihan kita, huwallahu ahad. Yang menjadi perbuatan kita, huwallahu ahad. Lepas tu kita bercakap, kita, maya kita. Pasal kan ada kudrat hadisah yang sah untuk kita isnak majah, sandar secara pinjaman. Lagu tu. Jangan Allah. Itu Jabariyah pula. Atau kita perkenalan tu Qadariyah pula. Itu ahli sunnah wal jamaah. Jadi kesimpulannya ahli sunnah wal jamaah mukhtarun zahiran majburun batinan. Itulah ahli sunnah wal jamaah. Adapun Jabariyah majburun batinan wa zahiran. Itu Jabariyah. Adapun Qadariyah mukhtarun zahiran wa batinan. Ya gitu. Qadariyah mukhtarun zahiran wa batinan. Jabariyah majburun zahiran wa batinan. Kita ahli sunnah wal jamaah mukhtarun zahiran majburun batinan. Itulah kita ahli sunnah wal jamaah. Habis itu. Habis semua tu, kemudian kita akan masuk pula bab risalah au nubuwah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, dan wajib bagi segala rusul alaihimus salatu wassalam 4 perkara. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajli wa ajlihi ma 'alimtu min wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Aduh. Sama-sama kasih.